Okey, selamat pagi dan salam ceria. Sekali lagi kita bersua dalam program Bicara Pustakawan. Kali ini kita akan bersama Encik Izzaruddin bin Mos, di mana beliau merupakan Ketua Bahagian Surat Khianah di State Record Repository Pustaka Negeri Sarawak. Apa khabar kita pagi tu, Encik Izza? Alhamdulillah, Puan Alvena, apa khabar? Bagus. Okey. Terima kasih kerana sudi bersama kita dalam Bual Bicara Pustakawan. Jadi sebelumnya Cik Izza, boleh kita nerangkan secara sedikit mengenai kita pun sebelum kita join pustaka, apa di polah kita, dulu kita belajar di sini. Alright. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana menjemput saya ke sesi Bicara Pustakawan pada kali ini. Untuk memulakan sesi bual bicara ini, ingin saya perkenalkanlah sedikit latar belakang saya sebelum berkhidmat di Pustaka Negeri Sarawak. Saya telah mengambil jurusan ijazah sarjana muda dalam pengajian maklumat. Pada tahun dan telah graduate pada tahun 2004. Dan telah berkhidmat di Pustaka Negeri Sarawak Miri mula-mulanya pada tahun 2005. Iaitu tak berapa lama selepas saya graduate daripada UiTM Shah Alam. Jadi pada masa tu boleh dikatakan agak bertuah jugalah, sebab sebelum memulakan kerjaya sebagai pustakawan, setiap pelajar dikehendaki untuk menjalani latihan praktikal di mana-mana pusat sumber maklumat ataupun di perpustakaan di seluruh Malaysia. Jadi sangat bertuahlah sebab diterima untuk menjalani latihan praktikal pada masa itu di pusat khidmat maklumat di Unimas, ataupun dikenali sebagai KAIS pada masa itu. Dan sekarang Unimas telah pun berpindah ke bangunan baru yang lebih menawarkan lebih banyak perkhidmatan rujukan kepada pelajar-pelajar. Jadi itulah sebab sedikit mengenai latar belakang saya selepas tamat belajar dan kemudian boleh dikira terus bekerja dalam bidang pustakawan. Satu bidang yang bagi saya amat mencabar. Mencabar daripada segi apa tu, Cik Izzaruddin? Kalau dilihat daripada skop pustakawan, ia tidak hanya terhad ataupun limited kepada satu subjek atau bahagian saja. Subjek pustakawan ini meluas. Kalau dilihat dalam sistem pengkelasan Dewey Decimal Classification ataupun DDC, yang tu memang setiap pelajar dalam pengajian maklumat kena, nak tak nak dia kena tahu, kena lulus subjek tu. Jadi kita boleh lihat dalam DDC, sistem pengkelasan tersebut semua subjek daripada A sampai Z semua di cover. Jadi sebab tu saya katakan pustakawan ni tugas dia amat agak mencabarlah. Dan perlu kata orang, kalau orang putih tu cakap dia kena aware dengan isu dia kena alert dengan isu semasa lah, especially sebab kita bukan saja deal ataupun kita bukan saja menyampaikan maklumat kepada orang di sekeliling kita, tapi dengan capaian internet pada masa ini, semua maklumat yang ataupun perkhidmatan ditawarkan oleh mana-mana pusat sumber ataupun perpustakaan di seluruh dunia telah beralih ataupun beranjak kepada sistem pendigitalan.
ataupun secara atas talian. Okey. Ya. Kalau boleh tak Encik Izzaruddin menceritakan pengalaman bekerja di Pustaka Miri sebelum pergi ke Pustaka Negeri Kuching? Di Pustaka Negeri Sarawak Miri, saya telah berkhidmat di bahagian perkhidmatan maklumat pada awalnya, bahagian offsite lah. Offside. Jadi pada masa tu saya dengan seorang dibantu oleh Encik Hadi Muhammad Sufri masa tu. So kami berdua lah yang selalu pergi ke kawasan-kawasan terutamanya di kawasan Ulu Baram. Satu pengalaman yang sangat mencabar, seperti yang saya maklumkan tadi, terutamanya pada tahun 2007 ataupun 2008 macam tu, saya antara pengalaman yang tak dapat saya lupakan sepanjang berkhidmat di sana dulu, saya telah menyertai pasukan penyelidik daripada UNIMAS membuat penyelidikan mengenai suku kaum Kenyah. Masa tu kami bermalam selama 3 hari 2 malam di Long Bemang, di mana satu perkampungan rumah panjang yang didiami oleh suku kaum Kenyah. Jadi saya sangat bertuah pada masa tu kerana telah dapat menyaksikan secara langsung upacara perkahwinan kaum Kenyah, dan juga satu lagi upacara yang mereka namakan sebagai Kenyah Naming Ceremony. Upacara memberi nama kepada anak-anak kaum Kenyah pada masa itu. Satu pengalaman yang sangat menarik lah. Selain itu, saya pernah juga sampai ke Bario, Bak Kelalan, sampai ke Long Bedian. Kita buat program literasi maklumat dan juga program sejarah lisan. Okey. Seronok Cik Izzaruddin saya mendengar. Alhamdulillah, selama berkhidmat di Pustaka Negeri, boleh kata seluruh Sarawak ni dah saya telah menjejakkan kaki. Kecuali Mulu je belum berkesempatan. Mulu belum berkesempatan. Mungkin ada program lagi nanti. InsyaAllah. Okey, setelah itu anda telah berpindah ke Pustaka Negeri Sarawak, Kuching. Dan waktu itu tahun berapa Cik Izzaruddin? 2011. 2011. Dan anda ditempatkan di bahagian di unit di bahagian perkhidmatan teknikal, unit pengkatalogan. Okey, masa tu unit. Buat katalog buku dan sebagainya. Betul. Okey, selepas itu baru pergi ke bahagian Sarawak Kiana, sektor perkhidmatan depository dalam ujung tahun 2017. Okey, 2017. Masih baru lagi. Kira agak barulah dalam bahagian ni. Tapi sudah 3 tahun lebih kan? kurang benda yang dibuat di bahagian Sarawak Kiana ataupun dengan sebelum ni tak banyak perbezaan lah, sebab saya pernah membuat tugasan yang lebih kurang sama di unit perkhidmatan teknikal dan juga Sarawak Kiana. Okey. Bolehkah Encik Izzaruddin menerangkan sedikit mengenai apakah itu bahagian Sarawak Kiana? Tentu orang di luar sana ingin nak mengetahui apakah itu Sarawak Kiana. Banyak orang kata kalau kita buat information literasi kan, selalunya orang kata susah nak nyebut Sarawak Kiana tu. Betul. Apa erti Sarawak Kiana? Mereka selalu bertanya apakah itu Sarawak Kiana. Okey, terima kasih Puan Avena di atas soalan tersebut. Itu antara soalan yang paling hot lah di setiap kali kita pergi membuat taklimat ataupun ada berceramah sebelum-sebelum ni. Bertanya apa Sarawak Kiana? Kenapa di Pustaka Negeri saja ada Sarawak Kiana? Okay. So jawapan saya,
itulah keistimewaannya Pustaka Negeri Sarawak, kerana Serakiana, koleksi Serakiana ataupun koleksi khas cuma boleh didapati di Pustaka Negeri Sarawak. Jadi untuk memahami dengan lebih mendalam mengenai koleksi Serakiana ni, sebenarnya ia adalah koleksi khas, koleksi rujukan yang memfokuskan kepada koleksi-koleksi di Sarawak, terutamanya di Sarawak, secara amnya di Borneo, Malaysia dan juga Sarawak lah secara khasnya. Sebab bila kita melihat maklumat-maklumat yang ditawarkan di mana-mana perpustakaan ataupun pusat sumber maklumat, bahan-bahan rujukan seperti ini terdapat ada sedikit kekurangan, di mana agak sukar untuk para pelajar terutamanya ataupun para penyelidik untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut. Jadi dari situlah kita memberi penekanan kepada kita punya pembangunan koleksi ataupun kandungan tempatan ataupun local content development. Dari situ aktiviti-aktiviti seperti kalau anda pernah mendengar inisiatif yang dijalankan di Pustaka Negeri Sarawak Miri sebelum ini melalui pertandingan warisan budaya tempatan, dari situ pelajar ataupun peserta diajar untuk membuat penyelidikan dengan teknik yang betul, terutamanya dari segi pencarian maklumat untuk menghasilkan satu kandungan tempatan yang berkualiti. Jadi bila mereka telah beranjak ke peringkat pendidikan yang lebih tinggi pada masa akan datang, mereka dah tahu basic macam mana nak mencari maklumat dengan teknik dan kaedah yang betul. Itulah sedikit mengenai koleksi khas ataupun koleksi Serakiana yang terdapat di Pustaka Negeri Sarawak. Mungkin saya ingin menambah sedikit lagi. Salah satu inisiatif yang telah diambil oleh Pustaka Negeri Sarawak sejak penubuhannya, kita telah mewujudkan, kalau puan pernah dengar K8 Borneo. K8 Borneo. K8 Borneo iaitu ia menghimpunkan sumber-sumber maklumat yang terdapat di seluruh Borneo, dengan negara-negara ataupun ahli-ahlinya. Kalau sebelum ini pernah terdiri daripada of course Pustaka Negeri Sarawak sebagai penganjur utama dan disertai oleh beberapa organisasi ataupun perpustakaan lain lah di Borneo, di Kalimantan, di Brunei, negara Brunei Darussalam, di Sabah, dan juga di Sarawak ni ada beberapa yang pernah menyertai lah seperti Unimas dan sebagainya. Adakah K8 Borneo ini selalu diadakan program? Pada tahun 2019 kita telah telah menghidupkan kembali K8 Borneo, telah menjemput semula ahli-ahli sebelum ini yang pernah menjadi ahli untuk menjadi ahli, ataupun kita menjemput mana-mana pihak yang ada mempunyai sumber-sumber maklumat, terutama kalau di Sarawak ni berkenaan dengan Sarawak. Kita jemput mereka untuk menjadi ahli semula. So keahlian ni kita akan tamat pada sesi 2021, hujung 2021. So sekarang ni kita telah merancang ataupun merangka pelbagai aktiviti lah untuk semua ahli-ahli
ataupun anggota-anggota Cat Borneo, seperti kita akan menghasilkan sebuah portal yang khas untuk Cat Borneo. So semua maklumat akan boleh dicapai secara atas talian melalui portal khas tersebut. Adakah ini terdapat dalam website Pustaka Negeri Sarawak? Itu masih lagi dalam proses untuk dibangunkan. Jadi setelah siap nanti kita akan wawarkan mengenai outcome daripada kumpulan sesi Cat Borneo pada kali inilah. Selain Cat Borneo, apakah fungsi bahagian Sarawakiana? Okey, selain itu untuk makluman, bahagian Sarawakiana terdiri daripada 2 unit yang utama lah, iaitu yang pertama unit legal deposit dan unit sejarah lisan, dan unit kedua ialah unit koleksi khas. Okey, yang mana setiap unit memainkan peranan masing-masing. Yang semestinya unit legal deposit ni adalah unit di bawah peruntukan Section 15 Sarawak State Library Ordinance 1999. Kalau sebelum ini dalam Sarawak State Library Ordinance memperuntukkan sebanyak 5 salinan bahan bercetak untuk diserahkan kepada Pustaka Negeri Sarawak, tetapi setelah pindaan dibuat pada ordinans tersebut pada tahun lepas, kini para penerbit ataupun penulis diminta ataupun diwajibkan untuk menyerahkan sebanyak 3 salinan bahan bercetak. Manakala untuk bahan tidak bercetak masih kekal 2 salinan. Kalau sebelum ini 5 kan, kalau tak silap saya. Betul. Bila ianya dikuat kuasa, Cik Izzah? Dikuat kuasakan dalam tahun lepas juga, di mana kita telah pun menghantar surat berkeliling kepada jabatan-jabatan di Kerajaan Negeri Sarawak, terutamanya untuk mengingatkan mengenai tanggungjawab mereka untuk menyerahkan apa-apa penerbitan untuk orang awam hendaklah diserahkan ke Pustaka Negeri Sarawak. Itu mengenai bahagian legal deposit tadi. Ya, unit legal deposit. Unit legal pun deposit. Unit penyerahan bahan. Penyerahan bahan. Okey. Kalau selain daripada unit penyerahan bahan, seperti yang Cik Izzah maklumkan tadi, ada lagi satu unit dinamakan sejarah lisan. Betul. Boleh terangkan sedikit tak apakah itu sejarah lisan? Okey, unit sejarah lisan dia sekali lah di dalam unit legal deposit dan unit sejarah lisan. Okey, sebenarnya unit sejarah lisan ni bertanggungjawab ataupun diperuntukkan untuk kita menemu ramah tokoh, tokoh yang telah melalui ataupun mengalami peristiwa-peristiwa terutamanya yang berkaitan dengan sejarah, terutamanya di negeri Sarawak, ataupun pengalaman mereka semasa berkhidmat, dengan berkhidmat dengan Kerajaan Negeri Sarawak pada masa dahulu, terutamanya dalam tempoh sebelum ataupun selepas Sarawak mencapai kemerdekaan Sarawak lah, pada terutamanya selepas 22 Julai. Jadi kita telah menjalankan boleh dikatakan banyak inisiatif ataupun program wawancara secara lisan sebelum ini, di mana mereka yang telah kita temu ramah terdiri daripada pelbagai latar belakang lah, dan juga pengalaman yang pernah mereka alami. Maklumat yang diperolehi daripada sesi temu ramah tersebut akan
buat transkrip, akan ditranskrip dan boleh dijadikan sebagai bahan penyelidikan oleh para penyelidik lah. Apakah kriteria ataupun tajuk-tajuk khas yang dipilih untuk buat sejarah lisan ni? Okey. Setiap tahun kita mengambil inisiatif yang ataupun mengambil pendekatan yang berlainan lah, ataupun skop yang berlainan pada setiap tahun. Contohnya macam tahun lepas kita lebih fokus kepada former civil servants ataupun bekas mereka yang pernah berkhidmat dengan kerajaan negeri Sarawak sebelum ini, seperti contohnya State Secretary, dan juga beberapa tokoh-tokoh yang telah terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan Sarawak pada masa tersebut, yang mana setiap tokoh ataupun individu yang kita temu ramah ni, contohnya macam tahun ni kita tahun lepas juga kita telah menemu ramah selain daripada former civil servants, kita juga ada menemu ramah seorang adik guru, adik guru yang telah mendapat gelaran adik guru tersebut, di mana beliau telah terlibat ataupun menghasilkan kraft tangan, iaitu tikar bergerang. So beliau yang dikenali dengan nama Nekngot oleh masyarakat tempatan di Asajaya, Kota Semerahan, telah bergiat secara aktif semasa beliau masih muda sehingga sekarang, dan umurnya dalam lebih kurang 80 lebih tahun lah. Tapi masih mempunyai kekuatan untuk meneruskan warisan warisan budaya masyarakat, terutamanya masyarakat Melayu lah. Dari segi untuk membuat tikar bergerang, menganyam tikar bergerang. Bila saya lihat hasil kerja beliau, begitu halus sekali dan sangat corak yang dihasilkan beliau sangat cantik. Kalau anda ingin melihat tikar tersebut, kita ada pamerkan di bilik koleksi khas di R1 Pustaka Negeri Sarawak. Selain daripada sejarah lisan, apa lagi yang unit Surat-Khianah ni? Satu lagi unit yang belum saya sebutkan, iaitu unit koleksi khas. Unit koleksi khas ni dia bertanggungjawab untuk memelihara koleksi Surat-Khianah, Malaysiana, Borneo, dan diperolehi secara pembelian ataupun secara sumbangan ataupun secara wakaf. Di bawah unit ni kita ada perkhidmatan yang dikenali sebagai kita ada menerima sumbangan daripada individu dalam bentuk bequeath ataupun wakaf. Contohnya kalau ada koleksi peribadi yang tidak diuruskan dengan betul dan mahukan pihak pustaka untuk membantu dari segi pemeliharaan, bolehlah serahkan ataupun wakafkan bahan tersebut kepada Pustaka Negeri Sarawak sebagai salah satu sumber rujukan pada masa akan datang, terutamanya oleh generasi muda. Jadi selain itu, unit koleksi khas ni juga menjalankan
program yang kita kenali sebagai siri ceramah Surakiana ataupun Surakiana Talk Series. Yang tu adalah sesi perkongsian maklumat mengenai apa-apa saja bidang ataupun subjek yang berkaitan dengan negeri Sarawak. Contohnya berkaitan dengan sejarah, budaya dan macam-macam lagi yang boleh dikongsikan bersama dengan masyarakat awam. Selain Adakah itu, bahan-bahan tersebut di-compile ataupun ianya maklumat-maklumat yang anda telah dapat tu disimpan di koleksi? Secara keseluruhannya bahan-bahan yang kita perolehi, yang kita terutama melalui pembelian, kita akan bahan-bahan pembelian yang diperolehi secara pembelian seperti lukisan-lukisan oleh artis Sarawak, buku-buku mengenai Sarawak, semua tu kita akan proses dan juga kita akan buat akses kepada bahan-bahan tersebut untuk memastikan pengguna dapat menggunakan bahan tersebut lah. Untuk dijadikan bahan rujukan. Betul. Selain daripada katakanlah mereka menerbitkan sebuah buku. Selalunya mereka akan meminta nombor ISBN. Betul. Jadi apakah peranan Surakiana dalam ISBN number? Sebenarnya untuk memperolehi ataupun mendapatkan nombor ISBN, ISSN ataupun CIP, iaitu Cataloging in Publication, itu adalah di bawah unit legal deposit yang telah saya maklumkan sebelum tadilah. Selain itu, kita juga telah mengambil inisiatif untuk menghasilkan satu projek hybrid KFA sebelum ini, iaitu sistem e-terbit antara Perpustakaan Negara Malaysia dan juga Pustaka Negeri Sarawak. Jadi sistem ni boleh diakses secara atas talian melalui perkhidmatan atas talian yang terdapat di website ataupun laman web Pustaka Negeri Sarawak. Boleh melihat ataupun memuat turun sistem e-terbit. Di situ dia akan memberi penerangan macam mana untuk menggunakan sistem tersebut dan juga borang untuk memohon nombor ISBN. Maknanya jikalau katakanlah saya membuat buku dan saya hendak memohon ISBN number. Jadi saya hanya perlu pergi ke laman web Pustaka Negeri Sarawak. Dan di situ ada perkhidmatan online e-terbit dan isi borang dekat situ sahaja. Terma-terma dan syarat-syaratnya semua kat dalam ada itu. di dalam dinyatakan di dalam laman web tersebut. Sekiranya anda katakan tak ada internet, perkhidmatan internet di rumah, bolehlah berhubung terus kepada pegawai yang bertanggungjawab untuk ISBN ni di sektor perkhidmatan depository, ataupun melalui email lah pun boleh. Kalau sebelum ni, sebelum projek hybrid ni diadakan, diwujudkan, semua pengguna ataupun pemohon direct kepada Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi kalau lepas projek ni diwujudkan, mereka boleh direct kepada sektor perkhidmatan depository Pustaka Negeri Sarawak dan boleh mendapatkan nombor tersebut dalam tempoh 1 hari bekerja saja. 1 hari bekerja. Betul. Jadi saranan anda untuk kalau tak ada line internet. Boleh menghubungi Pustaka Negeri Sarawak, sektor perkhidmatan depository bahagian Surakiana, di talian 082-440-488. Bercakap dengan pegawai yang bertugas, pegawai yang bertanggungjawab
Itu Poncai Salini ataupun Cik Syafinas. Okey, selain daripada itu Cik Izzaruddin, apakah peranan lain selain menerbitkan ISSN, ISBN, CIP itu tadi? Okey, selain itu saya sambung sedikitlah mengenai perkhidmatan di bawah unit legal deposit ni yang saya hampir lupa nak nyatakan tadi. Kita ada Sarawak Web Archive State Web Archive ataupun pengarkiban laman web Jabatan Kerajaan Negeri Sarawak. Okey, yang tu adalah salah satu inisiatif Pustaka Negeri Sarawak untuk memastikan kelestarian maklumat yang dihasilkan oleh Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri Sarawak akan dapat dipelihara dan dipelihara daripada sebarang bentuk ataupun sebarang masalah. Okey, contohnya kalau sesuatu maklumat penting di dalam laman web tersebut, Pustaka Negeri Sarawak akan dengan bantuan pihak sains akan membuat harvesting terhadap konten ataupun kandungan di dalam sistem tersebut dan kita akan simpan. Okay. Dan in case pada masa akan datang maklumat tersebut diperlukan dan kita ada backup ataupun salinan di Pustaka Negeri Sarawak. Jadi itu adalah antara objektif kita menghasilkan sistem ataupun mewujudkan inisiatif pengarkiban laman web. Dan satu lagi, kita bagi menghargai ataupun meraihkan sumbangan oleh para penulis-penulis di Sarawak. Kita setiap 2 tahun sekali kita ada mengadakan Sarawak Authors Festival. Okay. Selain itu kita ada juga mengadakan Sarawak Authors Highlight, di mana salah satu usaha pustaka untuk mengembangkan dan mempromosi aktiviti penulisan dan penerbitan di negeri Sarawak. Inisiatif tersebut juga kita telah wujudkan sebuah portal khas untuk para penulis. Okay, untuk mereka daftarkan mereka di bawah program tersebut. Okay, pada masa akan datang bila kita ada macam aktiviti ke program, kita boleh wawarkan kepada para penulis lah. Jadi itu adalah antara salah satu benefit yang apabila mereka menyertai program tersebut. Okay, selain itu kita dari masa ke semasa kita juga menganjurkan aktiviti penulisan dan bengkel. Okay, yang ni kita merupakan salah satu inisiatif untuk sentiasa menghidupkan budaya menulis. Okay, bukan sahaja budaya membaca, tapi kita ingin menjadikan masyarakat kita terutamanya di Sarawak rajin menulis. Okey. Partisipannya siapa, Cik? Okey, pesertanya terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat lah. Okey, kalau dilihat para penulis Sarawak sendiri, latar belakang mereka terdiri pada pelbagai, seperti ada di antaranya mereka adalah cikgu, okay, yang sedang bertugas sebagai cikgu, ada yang bertugas sebagai kerani pun ada, tapi mereka aktif menulis. Tak kira apa latar belakang anda, jadikan amalan membaca dan juga menulis ni sebagai salah satu amalan seharian kita lah. Jadi, itu melalui bidang penulisan. Jadi apakah inisiatif yang diberi oleh pihak Sarawak-Kiana kepada penulis-penulis ini? Adakah penghargaan ke, ataupun kita menghargai mereka ke dan sebagainya? Okey, seperti semalamnya tadi, semasa kita mengadakan program Sarawak Authors
festival, kita ada mengadakan seperti kalau sebelum ni kita ada mengadakan majlis makan malam bersama tetamu kehormat. Pada malam tersebut kita melancarkan buku-buku baru yang diterbitkan oleh para penulis, dan juga pada malam tersebut kita menyampaikan anugerah kepada penulis ataupun jabatan ataupun organisasi yang paling aktif menyerahkan bahan penerbitan mereka ke Pustakaan Negeri Sarawak. Itu adalah antara inisiatif yang kita telah ambil lah setakat ini. Ini adalah untuk menarik minat-minat penulis, ya. Betul. Supaya lebih ramai lagi penulis daripada Sarawak. Selain itu, Cik Izzaruddin, mungkin kita dah nak sampai ke penghujung. Sebagai penutup sesi bicara pustakawan kita pada kali ini, apakah harapan anda terhadap pembangunan daripada segi kandungan tempatan, iaitu local content, terutamanya di negeri Sarawak? Saya amat berharap sekiranya pada masa ini ataupun pada masa akan datang kita dapat menggiatkan lagi usaha untuk menghasilkan atau meningkatkan lagi hasil penulisan mengenai kandungan tempatan, terutamanya di Bumi Kenyalang ni lah. Sebab bagi saya, kalau kita tidak memulakan, kalau Pusaka Negeri Sarawak tidak memulakan inisiatif ini, siapa lagi, ya? Sebab dari tahun ke tahun kita boleh lihat perubahan masa, perubahan teknologi, dan juga mereka yang lebih berusia daripada kita telah pergi meninggalkan kita tanpa menurunkan ataupun memberitahu apakah ilmu ataupun ilmu pengetahuan yang ada pada mereka untuk dimaklumkan, diturunkan kepada generasi yang akan datang. Jadi itulah bagi saya kepentingan untuk kita menggembling tenaga untuk menghasilkan dengan lebih banyak lagi hasil kandungan tempatan ataupun local content di Sarawak. Seperti yang kita sedia maklumkan, Cik Izzah, walaupun saya kata ini adalah yang terakhir, tetapi seperti yang kita sedia maklum, Sarawak mempunyai pelbagai etnik. Betul. Bagaimana kita hendak kata orang approach diorang untuk memberi maklumat mengenai apa etnik ini buat, daripada segi tradisinya, daripada segi tariannya, dari segi makanan dan sebagainya. Bagaimana kita hendak mempromosikan budaya mereka. Satu pendapat ataupun satu kenyataan yang begitu menarik, Puan Alvena. Kalau dilihat di bahagian Sarawak ini, kita ada juga menganjurkan Festival Sarawak. Jadi Festival Sarawak ini pun kita adakan setiap 2 tahun sekali. Kita selang-selikan dengan Festival Penulis Sarawak ataupun Sarawak Authors Festival. Tahun depan kita akan adakan Festival Sarawak, kerana pada tahun ni kita akan mengadakan Festival Penulis Sarawak ataupun Sarawak Authors Festival. Jadi melalui festival seperti Festival Sarawak, kita akan mengetengahkan budaya dari segi setiap suku kaum di Sarawak. Kita akan promosikan apakah keistimewaan ataupun keunikan setiap suku kaum yang terdapat di Sarawak. Contohnya kalau di Pustakaan Negeri Sarawak Miri, mereka akan lebih fokus kepada suku kaum yang terdapat di
wilayah utara Sarawak contohnya. Okey, kalau di Kuching kita akan lebih fokus kepada kawasan di sekitar Kuching, Semerahan, Lunduk dan sebagainya. Manakala Pustaka Negeri Sarawak Sibu sekiranya dah beroperasi sepenuhnya lepas ni, Pustaka Negeri Sarawak Sibu akan memberi fokus kepada kebudayaan, kesenian yang terdapat di bahagian tengah negeri Sarawak. Kalau kita lihat dia punya tajuk besar, Cik Izzaruddin. Betul. Adakah bahagian Sarawak Kiana akan berkolaborasi dengan sesuatu agensi ke ataupun persatuan ke untuk menarik minat mereka, memberi bahan mengenai etnik-etnik yang terdapat di Kuching? Misalnya, kalau Kuching kan kita lihat ada Iban, Bidayu, Cina. Lepas tu kalau difahamkan, kalau walaupun Melayu pun dia ada bahagi kepada dua dialek kan. Ada satu Melayu Kuching, dia lain cakap. Kalau yang dekat air tu dia punya dialek pun ada lain. Bahagian hulu mungkin ada sedikit berbeza. Adakah kita membuat kerjasama dengan persatuan ataupun dengan agensi lain, Cik Izzaruddin? Sememangnya kita tidak akan dapat mencapai misi ataupun visi kita untuk mengetengahkan keunikan setiap kaum ni tanpa berkolaborasi dengan mana-mana pihak. Jadi alhamdulillah setakat hari ini kita telah bekerjasama dengan ramai pihak dan pihak tersebut menyambut baik kita punya permintaan untuk bekerjasama dengan pihak mereka dengan satu tujuan, iaitu untuk mengetengahkan keunikan setiap suku kaum ataupun kebudayaan yang terdapat di negeri Sarawak. Okey, terima kasih Cik Izzaruddin di atas penerangan itu tadi. Sama-sama. Saya harap itu sahaja penerangan daripada kita pada pagi ini. Untuk anda di luar sana, jika anda hendak berminat mengetahui mengenai koleksi Sarawak Kiana, anda bolehlah pergi ke laman website Pustaka Negeri Sarawak, www.pustaka-sarawak.com, ataupun pergi ke Pustaka Negeri Sarawak sendiri, di mana koleksi khas berada di arah 1, dan di dalam sana terdapat banyak bahan mengenai Sarawak ataupun Borneo ya. Kita ada bahan daripada Sabah, Indonesia, seperti Kalimantan ya, Brunei dan Sarawak sendiri. Jadi sekian itu sahaja Cik Izzaruddin. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kerana sudi meluang masa bersama-sama kita, dan diharap apa yang telah kita kongsi ini dapat memberi sedikit pengetahuan ya kepada anda di luar sana, apakah fungsi dan peranan perkhidmatan Sarawak Kiana di Pustaka Negeri Sarawak. Salam ceria dan selamat berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.